Macam mana kalau kita tertidur di pejabat dan keluar mani? Allah Rabbi. Siapa dia? Dia kekek kot ni. Perlu mandi juga ke? Macam mana nak solat macam tu? Macam mana kalau terjadi masa bulan puasa? Bagaimanakah hukumnya? Ni soalan power ni. Soalan yang cukup power. Baik. Ini soalan yang terakhir pada malam ini. Saya cadang nak mengajar sejam setengah je, tapi dah tengok orang ramai, jadi tak berasa dah demam. Balik hotel lagi demam pula. Baik, kita ada masa 7 minit lagi untuk soalan yang terakhir, boleh Dia kata dia tertidur masa solat, masa tengah dia tertidur di pejabat. Nak tidur biasa lah, tidur di pejabat. Rumah kalau tidur, rumah tengok televisyen, pejabat tidur. Kemudian keluar mandi tidur. Adakah wajib mandi? Dua persoalan. Yang pertama hukum keluar mani, yang kedua hukum mandi. Siapa yang keluar mani, sama ada tidur ataupun tidak tidur, hukumnya wajib kena mandi. Faham? Sebab bila keluar mani, hukumnya terjadi hadas besar. Faham? Yang mengangkat hadas besar hanyalah mandi. Adakah wajib mandi ini segera atau boleh dilambatkan? Maka kita tengok dalam usul fiqh, wajib mandi adalah wajib muwassa'un, wajib yang dilonggarkan waktunya. Maknanya siapa yang keluar mani tidak wajib mandi segera. Faham tak? Bila dia wajib mandi? Apabila dia nak buat benda yang perlu kepada suci. Contoh, semayang. Semayang syarat sahnya mesti suci daripada hadas. Jadi dia nak semayang, baru wajib dia mandi. Baik, berlaku pula masalah, dia nak balik rumah, takkan nak balik daripada pejabat di PJ nak balik ke Kelang tengah hari, maka nak mandi lagu mana? Tak ada tempat mandi. Dia buat masalah. Biasalah manusia ni bila nak buat benda hak ukur syarat suruh payah, tapi kalau hak dia nak mudah. Lepas tu kita tengok dah pergi orang ajak semayang orang mati, dia kata tak boleh pasal pakai seluar jin. Tak pakai piyah, tak nak pergi ziarah, tak pakai piyah. Ini alasan orang bodoh-bodoh akhir zaman. Padahal nak tengok orang mati wajib tak pakai piyah? Tak wajib. Nak solat orang mati pakai seluar jin sah tak? Seluar plastik pun sah, tak ada masalah. Tapi alasan baik. Jadi mandi ni bukan kita nampak mandi di rumah. Mandi ni sailanul ma' ala jami'il badan, ratakan air seluruh badan bin niyah, dengan ada niat. Sama ada di pejabat di mana, bila mu nak semayang wajib mandi. Jadi boleh tak kalau kita mandi di pejabat? Jawab. Boleh. Boleh, tak masalah. Dalam pejabat kita ada tandas, ada bilik air, ada tempat mandi. Ada pejabat ada tempat mandi, ada pejabat tak ada tempat mandi. Tapi pejabat yang tak ada tempat mandi ada tandas tau, ada paip tau, dah boleh mandi situ. Masuk dalam jaman berak tu, buka baju mandi, kan paip ada. Ataupun ada pakai tong, nak mandi situ, mandi junub. Orang tahu tak luar? Tahu kata, jangan mandi junub. Mana orang tahu? Betul tak? Boleh. Itu masalahnya. Itu juga dengan seluar dalam, underwear kena air kecil. Dia tak semayang zuhur, nak balik, takkan nak balik jauh, PJ ke Shah Alam, PJ ke Kelang jauh, maka dia tak semayang zuhur dengan asar. Pasal apa? Underwear tadi kecil pukul 11 kena sikit di underwear. Tu kata bodohnya kan. Dah kalau mu nak semayang, mu semayang pakai luar panjang ke pakai underwear? Dah kalau underwear kena air kecil, tak ada air nak basuh, dah dibuang underwear, pakai luar panjang saja. Takkan mu pakai jabat, masuk jabat pakai underwear saja, mesti ada luar panjang luar dah. Jadi buang luar dalam, pakai balik luar panjang. Betul tak?
Lepas tu pergi sembahyang boleh tak? Boleh, tapi dah bodoh. Yang kedua pula, air kecing kena di seluar dia. Underwear pun kena, seluar apa benda ni, seluar panjang pun kena juga. Senang masuk dalam tandah jabat. Nah, kalau kena kita ni pai, kita pergi kat sing tu, kita angkat seluar, kita cabut seluar boleh, cabut seluar kita. Bila kena air kecing, biasa kalau kena air kecing masa kecil takkan selah seluar, biasa depan kat zip ni tak, kita buka seluar, kita pusing, buka paip, kita basuh gini, ni air kecing ni. Cara dia, kita tadah gini pada air, biar air tu lalu sekira-kira seketika, kemudian kita luruk, dia panggil peroh. Faham tak? Kemudian lalukan sekali air yang kedua, sudah sah boleh buat sembahyang. Nah, lepas tu pakai balik, tak ada masalah pun, pakai balik, masuk dalam tandah. Nah, kalau nak cepat, kalau kena di underwear, malah nak buang, hendak pergi kat si terik underwear waktu tumpik. Basuh, bukan wajib basuh selai, terik wak keluar, wak kena gitu basuh. Wak lalu air dulu, air yang pertama membawa najis turun ke bawah, buat gini, kemudian air yang kedua membilas bekas tadi, sah, tak ada masalah. Tapi kalau dah tak pandai, tak semayang, dah sesat, seluar kena air kecing. Nah, tu kata, padahal jabat dia hari-hari tak boleh ke bawah, kain pelekat letak situ. Nah, untuk bagian semayang, inilah bila kita tak berkehendak, jadi tak rajin menunaikan amal, cari alasan. Nah, padahal tak ada masalah pun, kena lagu-lagu mana pun boleh mandi, boleh semayang, boleh apa. Nah, mandi junub dalam tandah boleh. Nah, saya pernah mandi dalam tandah, tapi bukan mandi junub, mandi biasa, panas sangat. Pergi satu tempat mandi, bila nak mandi ada tandah, dia pun nak mandi, bila nak mandi tandah ni tak boleh kunci. Ini masalah. Jadi bila tandah tak boleh kunci, takkan nak mandi pakai seluar, seluar selah tu, seluar kena buang, tualat tak bawa, ambil tisu, tarik panjang-panjang masuk dalam bilik air, mandi, pegang tangan sebelah, mandi sebelah, mandi gini. Sebab bawa kereta, kalau tak mandi pening kepala, tak boleh bawa kereta. Bila mandi segar, pegang sebelah, mandi sebelah, tengah pegang ada pula orang nak masuk, terik je, terik gini mandi. Maknanya nak khabar payahnya mandi, belawang tarik dengan orang luar, tapi boleh mandi, tak usah kata nak basuh sikit gitu. Nah, jadi benda sebenar ni kalau kita nak kira, kita faham baik, Islam agama yang cukup mudah. Nak semayang seluar jenis apa pun boleh, jangan ada najis semua, tak ada peseng lagu mana pun tak ada masalah, baju lagu mana lawa ada beling-beling pun tak ada masalah. Siapa masa kita semayang, siapa masa orang ngajar kita mari masjid, maka mukayalah siapa berbilion duit pun halal di sisi Allah. Akhiratnya tempat kita adalah syurga, kerana kita masuk syurga bukan sebab duit kita berbilion, kita masuk syurga kerana kita telah tunaikan perintah Allah. Siapa masa sembahyang kita sembahyang, siapa masa zakat kita zakat, siapa masa kita dengar orang mengajar kita dengar, maka selamatlah kita dunia dan akhirat insya-Allah. Kita mohon maaf kerana ambil masa yang panjang daripada tuan-tuan, dan mungkin ada orang yang rasa kita agak slow sikit malam ni, sebenarnya demam berat hari ni. Nah, tapi mari juga nak meraihkan tuan-tuan semua, mudah-mudahan Allah berkatkan pertemuan kita dan memberikan kepada kita manfaat dengan ilmu kita yang dengar pada malam ini. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.